Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin alihi wasallim tasliman. Saya harap adalah jelas kerana semalam tak jelas, tak tahu kenapa, tapi saya teruskan juga kerana boleh ditonton selepas ini. Jadi kita sekali lagi dalam channel Cina Apek cara santai ni kita nak bincang perkara yang khusus kerana nampaknya kita mungkin menjunam masuk PKP kedua dan mungkin 4 bulan atau lebih lagi lockdown. Jadi ini soalan yang melibatkan kehidupan harian kita, kesyumanan kita dan juga cara hidup kita secara fitrah, selesa. Kerana kita lihat dalam Islam, dalam ad-dinullah, Allah mencipta kita dan mencipta segala yang ada muka bumi termasuk kuman, virus dan sebagainya, dan diberikan kita satu sunnatullah untuk kita hidup halalan wa thayyiban. Kita mesti lihat pada usul hayat yang diberikan Allah kepada kita, iaitu untuk kita hidup dengan selesa sempurna tanpa ditindas oleh sesiapa, tanpa kita ditipu oleh mana-mana padri, oleh orang tengah, oleh mereka yang kufur, yang menyatakan sesuatu itu benar kerana untuk tahu seberapa banyak keuntungan dunia bagi mereka. Kita boleh lihat kenapa Allah berbuat sedemikian dalam Qurannya, iaitu menjaga kesejahteraan kita, sehingga undang-undang hukum-hukum melarang bank yang riba walaupun ditukar label Islam pun dikecam oleh Allah dengan pelbagai contoh daripada hadis Nabi tentang bagaimana manusia menyatakan sesuatu itu benar, dan itu sebabnya semua para anbiya didatangkan ilham atau ilmu tentang akhir zaman, tentang Ad-Dajjal. Dan Ad-Dajjal ini tidaklah sesuatu yang difikirkan oleh Sweden atau oleh WHO atau ahli teori konspirasi yang menyoalkan pandemik COVID ini. Cuma mungkin 2-3 orang saja termasuk saya, iaitu orang yang mengakui beriman, yang mengenal tentang ayat Allah, mengemukakan teori konspirasi ala Dajjal. Baik. Sekarang saya teringat semasa awal kes, dan saya dah tulis banyak, tapi saya nak jurumus kepada perbincangan khusus dan soalan daripada troll kepada saya yang mempersoalkan pendirian dan fakta saya dan kepercayaan saya bahawa pandemik COVID ini adalah palsu, ya. Dan WHO inilah menjadi ejen Dajjal. Okey. Sekarang dalam surah Kahfi, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk sentiasa mencari bukti. Jadi sekarang itulah cara saya yang sebagai seorang ahli komputer. Mengapa saya boleh jadi juru komputer ialah saya belajar bukti-bukti cara buat kod, ya. Dan memang sebagai seorang ahli fikir, ahli zikir, bila berlaku sesuatu perkara yang besar, kita pergi cari dalam internet, kan Google ada. So saya cari data worldometer, saudara pun boleh cari sendiri, dan saya baca teori-teori semua belah pihak, dan ternampak berita media barat ni menghantam Sweden. Jadi sesiapa yang dihantam, kita pun sibuk nak tahulah, kan. Jadi saya tengok Sweden mengatakan bahawa epidemiologi adalah lain daripada sains perubatan. Saya setuju kerana saya terjumpa keto diet, makan apple cider vinegar. Alhamdulillah saya ada apple cider. Saya ada apple cider vinegar saya kat sini, setiap hari saya minum. Alhamdulillah, bismillah. Apple cider vinegar ni saya iklan free saja, boleh buat sendiri. Cuka ni adalah dalam hadis rupanya makanan yang Rasulullah SAW menyatakan sebagai yang terbaik. Cuka. Jadi cuka apple ini berikan kesihatan, dan ini di bawah sains pemakanan, nutrition science, yang berlawanan dengan sains perubatan rupanya. Sains perubatan kata awak heart attack ialah kerana kolesterol. Itu dia punya ayat, dia punya fikah, usul fiqh. Tapi mazhab sains nutrition menyatakan awak heart attack kerana gula. Buat awak gemuk, tekan darah kamu, ada plak di dalamnya, sakit jantung. Kolesterol itu lapisan luar je. Jangan tengok simptom, tengok punca. Saya setuju kerana saya pernah mengaji homopati, saya pernah uji homopati. Kawan saya jadi jutawan untuk homopati, sebab saya tidak. Saya kaji homopati, saya uji homopati atas diri saya, ada anak-anak saya, berkesan. Saya pernah ini mesti pengalaman, saya pernah
sengat oleh lebah, bee Lalu seorang kawan beritahu saya, ambil sedikit madu letak atasnya. Saya mula letak madu, terus hilang cepat. Baru saya sedar, kemudian baru saya tahu itu homopati. Tapi mana kita mengalami sendiri, kita jadi bukti naik saksi sesiapa yang copy paste tidak boleh diterima. Saya tak boleh terima hujah orang main copy paste saja. Kena siasat sendiri, kena macam saya berbual dengan keluarga pesakit COVID yang dikatakan kematian di Likas. Padahal dia negatif 3 kali. Saya jumpa kepalsuan dan MKN dan mesti menyatakan sesuatu itu palsu-palsu, sesuatu halal-halal, sesuatu haram-haram. Nabi pun diperintah begitu, abasa wa tawalla. Walaupun dia rasa dia patut berdakwah kepada orang Quraisy, Allah SWT ingatkan dia bahawa in antum ilan nadhir, kamu tidak lain tidak bukan hanya pemberi amaran. That's your duty. Tugas saya sebagai orang beriman, dapati sesuatu itu salah, menyatakan dia salah. Okey. Jadi yang semua orang serang Sweden ini, kita dengar pada pakar epidemiologi dia, dan epidemiologi dia ini dia gunakan teori herd immunity. Terus orang dengar tentang herd immunity, China pun gunakan herd immunity, tetapi tiba-tiba media barat menghantam herd immunity ni, dan China patah balik kerana takut pada masa tu China kena hentam teruk oleh media tu. Tapi Sweden kekalkan dan macam-macam pemberita berdebat dengan dia, dan ini bagus kerana kita nak lihat kalau seorang tu kata dia benar, jawablah soalan daripada pihak lawan. Itu sebab di mahkamah kita ada peguam bela dan peguam menyerang itu yang Mahathir kata Anwar ni bersalah kerana dia ada 7 peguam bela. Tapi soalnya siapa hakim? Jadi sekarang kita jadi hakim. Kita termasuk guna akal kita. Kerana siapa nak hakim, mana ada PBB membuat mesyuarat tergempar, mana ada orang kata apa, mahkamah dunia buat sidang untuk menghukum China. Tak ada. Kita masing-masing yang menghukum. Jadi terpaksalah kita guna akal kita, ikut fakta. Kerana kita semua mampu berfikir. Yang troll saya ni pun semua guna akal berfikir. Kenapa tak berfikir sekarang Baik. Jadi BBC yang mula serang, CNN serang, pemberita lain serang kes Sweden, tanya orang lain Sweden, cari orang yang anti kepada Sweden itu untuk menjawab. Tapi perhati jawapan daripada pakar Sweden. Dia kata macam ni, dia kaji semua virus dalam sejarah, dan orang Sweden lah, bukan Malaysia ke Sabah ni, di sini mereka kaji semua. Mereka kaji Spanish flu, mereka kaji Black Death, mereka tengok pattern dia. Pattern dia panggil R0 lah. R0 ni, bila lebih dari 1 bermakna dia akan merebak. Kita nak dia jatuh bawah 1. Tetapi dia kata, yang peliknya, kamu tak boleh paksa dia jatuh melalui lockdown. Kamu boleh quarantine. Quarantine makna nak tahu orang tu ada penyakit tidak dan bina antibody lah. Jadi mereka boleh lakukan itu. Tetapi pendapat yang pertama yang amat penting daripada Sweden ini, dia kata we have passed the stage of containment. Faham tak? Virus ini bermula bila? September ke Disember tahun lepas. Kuarantin mesti dilakukan September juga. Bila satu kapal datang tengok semua orang mati dalam tu, kalau sampai ke Venice itulah mulanya kuarantin berlaku di Itali. Itu sejarah dulu yang pertama sekali orang buat kuarantin. Ibn Sina yang cadangkan tu, orang Islam Jadi dia bapa doktor dia punya medical punya itu, dia punya kanun itu Ibn Sina mempengaruhi perubatan barat, macam mana cari itu kanser dan sebagainya, virus. Jadi bila kapal tu datang, kapal tu akan beritahu kat darat kita tak boleh landing kerana ada orang mati di sini, ada separuh kita hidup, kita terjumpa virus baru entah mana, bawa dari India ke daripada Afrika dan sebagainya. Mereka mesti docking kat sana, tak boleh turun. Dan orang mesti hantar makanan ke tangga itu dan mesti balik cuci semua, dan semua makanan dia tak boleh dilepaskan balik kepada darat Jadi selama 40 hari yang mati kerana tak mau transfer lagi. Yang hidup itu sudah lali, masih kuat, baru boleh turun campur dengan masyarakat. Bukan dibunuh bukan dicap, diletakkan chip dan sebagainya. Baik. So itu garanti wujud. Jadi Sweden ni mengkaji ini dan mendapati bulan Mac bila WHO mengisytiharkan pandemik untuk panikkan seluruh dunia, orang lain lockdown, quarantine, Sweden kata too late. Dah
You have passed the point of containment. Ini cerdiknya Sweden. Ini kenalah guna orang cerdik. Macam dalam apa jua pergerakan ke, catur ke, perang ke, bisnes ke. You sebagai pengurus, sebagai tuan, sebagai amir, sebagai pemimpin, sebagai khalifah, mesti tahu keadaan ni beyond point of no return. So, apa you nak buat? Kena ke depan, mitigation stage. Jadi, dia buatlah mitigation stage. Orang tak faham tentang Sweden ni. Jadi orang kata, orang ramai orang mati ni beribu. Dia kata, Amerika pun beribu. Beribu Sweden ni. UK pun beribu. Lepas tu mereka carilah, cherry picking lah. Orang throw ni, cherry picking. Dia cari satu ayat tu. You mati lagi banyak ikut banding dengan Finland. Dia kata, janganlah banding dengan Finland. Banding satu Eropah, apple for apple. Lepas tu ada orang Malaysia pun throw aku kata, Malaysia baru 50, 100 mati. Sana 5,000 mati. Sekali lagi, banding apple dengan apple, orange dengan orange. Kalau banding Malaysia, banding dengan Vietnam, masa tu 0. Banding dengan Thailand, masa itu 50, separuh saja. Kita 100. Kenapa tidak? Apple, kena berlaku adil dalam buat perbandingan. Tapi kita nampak trend, dia hanya pada orang tua. Sweden pun tahu, jadi dia isolatekan orang tua. Dan dia tahu orang tua akan mati. Mereka kronik ke apa, dia kata tak boleh buat apa. Kerana mati dia sama dengan New York. New York lockdown habis. Tak nampak? New York lockdown habis. Ya. Mana lagi? India lockdown habis. Lagi bencana lagi kerana banyak orang kebuluran. Tak pengiriman sosial. China lockdown habis. Tapi dia dapat clear lah kerana dia ada contact tracing yang bagus. Dan saya percaya SARS hanya berlaku di China, bukan di luar China. Yang luar itu adalah palsu. Tapi sekarang kita bincang Sweden saja. Tak mau panjang sangat. Jadi Sweden dah pass a stage of containment. Dia pergi pada mitigation. Dan semasa mitigate itu, dia benarkan sekolah tak tutup. Malah dia galakkan budak-budak itu bercium, berpeluk. Dia nak herd immunity itu cepat. Kerana budak-budak itu disahkan tidak mati kerana COVID. Malah, tiada siapa pun mati kerana COVID. Yang rupanya ini bukan SARS pun. Yang mati pun ialah kerana dia dah stage kronik. Okay, ini satu pendapat. Ya, saya tahu pendapat lain nak challenge. Tapi ini faktanya. Facts is facts. That's why every time ada kematian di Semporna Sandakan, saya akan post dalam Facebook saya, minta umur, minta penyakit, latar belakang penyakit. Semua hampir, saya tak jumpa lagi satu clean case. Kalau clean case, mohonkan MKM, mohon Tan Sri Nur Hisham buat bedah siasat. Kerana ini penting ni, kerana ini melibatkan seluruh negara akan masuk PKP 2.0. Pelajar-pelajar semalam pergi IPTS, disuruh patah balik beribuan tu. Berapa orang seksa ibu bapa berdoa macam mana ni? Macam seolah kenakan zombie ke apa penyakit ni. Mesti ada Suruhanjaya penyiasat terbuka. Apa salahnya? Buatlah dengan mask, dengan semua you punya oxygen tank semua. Tapi mestilah lakukan. Jangan terima SOP. Bukan saya kata Dajjal lagi lah. Katakan mereka tu bukan Dajjal. Mereka tu Al-Masih. Al-Masaya. The Masaya. Tapi janganlah kita terima macam tu saja. Takkan kita masuk lubang 2 kali. Dulu September 11 dah masuk 1 kali lubang. Ditipu oleh New York Times dan sebagainya. Please lah. Please for the sake of the country. Use our God sent hate to have a rethink of all our SOP. Back to Sweden. So bila Sweden punya angka naik, dia lagi serang. Tengok apa punya itu herd immunity tak berjaya. Dia kata kenalah lalui. Awak pun sama. Dan orang semua lockdown. Dia tak lockdown. Angka rating semua hampir sama. Tapi ada satu ayat daripada ketua epidemiologi ini lekat saya sampai sekarang. Itulah ayat fakta, ayat bukti, ayat matematik, ayat qada dan qada yang sebenar. Dia tanya satu soalan pukulan maut. Semua pemberita lepas tu tak tanya balik dah. Soalan dia ialah, what is your exit strategy? Faham tak? Apa strategi kamu nak keluar? Dan politik pun sama, dan perang pun sama. Kita perang masuk Iraq. Apa exit strategi kamu? Macam mana awak nak keluar dari Iraq? Tak boleh keluar. Bankrupt satu Rusia di Afghanistan. Dia masuk tahu, keluar tak tahu. Dan perang pun, Anwar Ibrahim, itu yang saya salahkan Anwar Ibrahim. Awak pergi isytihar perang terhadap semua. Awak dah ada September punya move lah, dah ada juga ahli parlimen untuk cuba agung, tapi dia tak ada exit strategy. Sekarang macam mana nak exit? Askar semua dah masuk kat istana dah. Istana ada exit strategy. Pergi IJN. Itu cerita lain. Maksudnya, pakar epidemiologi ini seorang yang pintar. Kerana dia tanya apa exit strategy. Semua sekarang masuk penjara. Masuk penjara. Okay, bila boleh keluar? Zombie kat luar tu. Apa maksud pakar Sweden tu? Dia kata gejala virus ini memang tak boleh contain. Dia dah merebak merata. Dan dia ada cough 2, cough 3, cough 4. Dia mutate. Mereka tahu tentang mutation. Bila orang cerita, mutate lah, ada strain ini, strain itu.
Yang Sweden dah beritahu dah, memang akan mutate, you tak boleh contain, faham tak? Tak boleh contain. Sekarang bila semalam 2-3 hari berturut-turut naik 100, 200, 300, confirm yang pakar Sweden cakap tu benar. Memang tak boleh contain. You lockdown semua, jangan bersentuh, berjarak semua sembahyang. Sentuh aja, pam, dia spread balik. Kenapa dia spread balik? Kerana virus ni virus biasa. Semua orang pernah sesama. Angkat tangan siapa yang tak pernah sesama dalam hidupnya? Tidak. Malah kita kuman virus sesama ada ribuan. Setiap kali kita kena flu virus, sesuatu flu virus, kita tak akan kena lagi. Kita ada antibody for life. Boleh check. Minta doktor sah ke tak sah. Oh, dia cakap virus ni lain. Kemudian tengok sumber berita mana. Dan tengok yang kaji epidemiologi ni, dia kaji biologi. Jadi saya taklid kepada dia lah. Ya? Saya taklid kepada dia. Jadi pakar daripada Sweden ni menyatakan bahawa kita dah pass stage of containment, stage of mitigation, let it go through, let it pass through. You must let it pass through. Kalau kadang kena Black Death tu tak boleh buat apa. Dia hanya mitigate saja. Tapi Black Death tu dahsyatnya. Sepertiga orang mati, beratus juta orang mati. Ya. Spanish flu ni memang biological weapon. Kerana 50 juta ke 100 juta orang mati. Dan second wave dia umur 20 ke 40. Askar-askar yang mati banyak. Memang saya syaki rancangan biologikal yang disembunyikan oleh Amerika. Dan namakan Spanish flu kerana tidak diwakili oleh Amerika, mendadak di Spanish masa Amerika landing Perang Dunia Pertama, mereka namakan Spanish flu. Sebenarnya American flu. Okey? Wuhan punya virus ni kalau dibuat oleh makmur tentera biologikal ni, orang kata adalah senjata biologikal yang paling teruk. Macam buat pistol, senapang atau bom, dia tembak tak kena orang. Kena orang tak mati budak-budak. Tak mati orang biasa. Orang tua pun tak mati. Ni Donald Trump kena ni. Dia tak akan, insya-Allah kepada saya, tak akan apa-apa. Ia taktik, strategi politik, tak mau berdebat dengan Joe Biden mungkin. Kerana mereka tahu tidak ada efek. Orang yang sihat tak ada efek. Orang yang ada kronik saja. Dia ada sakit jantung tak? Tak. Dia ada diabetes tak? Dia ada darah tinggi tak? Tak. Selamat. InsyaAllah selamat. Ikut statistik, ikut fakta. Ya. Jadi, kepada Sweden, dia kata kita dah pass the stage of containment, sekarang kita mitigation, let it pass through. It is not killing the type of people we fear. Dia hanya bunuh orang yang tua-tua. Dan orang hitam Somalia di Sweden yang banyak meninggal dunia. Tapi ini fakta tidak boleh mainkan. Saya ada baca, dia kata tak boleh mainkan fakta ini kerana racist. Kalau dia kata kebanyakan orang mati ini orang kulit hitam, orang yang kulit gelap, orang India. Tak boleh, racist. Mengapa mereka mati? Ada sains dia, vitamin D. Rupanya untuk lawan ni vitamin A, B, C dan D lah. Biasa dalam keto diet. Vitamin A itu yang saya makan carrot ni. Vitamin B, C tu saya itu makan apple cider vinegar. Vitamin D saya pergi berjemur lah. Jangan lockdown dalam. Berjemur lah. Bagi bogel semua kan. 20 minit bogel atas lonteng tu. Berjemur 20 minit. Vitamin D very important. Orang kulit hitam, orang tutup purda semua tutup tu. Wanita dia tu banyak yang meninggal dunia kerana dia rasa ada satu strain lain, sesama biasa membunuh lebih ramai orang kulit hitam. Sekarang Sweden semula zero habis. Dajjal dah tak boleh serang kerana dia tak ada fakta. Jadi orang interview pakar dia dan dia sedar Dajjal akan serang dia. Dia rendah dirilah, dia kata kita tengoklah kalau ada wave kedua ke. Tengok. Tapi yang soalan dia kepada dunia, macam mana awak keluar exit strategy, mereka sudah menang. Ini tentera yang tak ada lockdown, tak letak senjata, masih pegang senjata, mati juga tentera dia, kamu punya tentera pun mati juga, tapi awak dah lucutkan semua senjata. Faham tak analogi perang ni? Dia tak lucutkan senjata, dia pegang senjata ni kena kuman kanser ke apa, dia tahu akan mati, pegang juga senjata. Kerana dah tahu darurat, ya, pegang senjata dan cara nak lawan epidemiologi keluar semua, keluar, ya. Ambilkan immunity. Sekarang rakyat dia dah R0 bawah 1. Bawah 1 mana dia spread, dia hampir herd immunity. Ada orang kata lah 10%, 20%. Faham tak? R0 1.0. 1.0 makna seorang boleh spread kepada seorang saja. Kalau ada 10,000 orang, hanya boleh spread kepada 10,000 orang. Seolah dia hampir pada separuh penduduk. Mesti tengok macam itu. Kalau separuh penduduk, dia tak boleh spread lagi lah. Dia mesti R bawah 1.0 kerana spread lagi, satu move lagi, habis. Dah ended. Semua orang dah kena. Kalau semua dah kena, 80% ada simptom, mana dah kena, ada antibody. Mengapa WHO tak bagi kita periksa antibody? Kerana antibody dalam 5 minit boleh tahu. Singapura pun ada gunakan. Tapi WHO kata jangan pakai. Kenapa? Kenapa kita tak guna cara sendiri? Ibn Sina kan orang Islam. Dia nak ajar orang Barat. Kenapa kita orang Islam ni percaya pada kafir? Dalam semua segi.
Ya. Tak fikirkan buat antibody test, dah ada pun. Buat antibody test 5 minit dah tahu encik pernah kena. Bolehlah makan, boleh pergi mana, sentuh, cium semua boleh. Up dah kena, dah ada immunity sekurang-kurang 3 tahun. Ada yang cakap tak lebih 3 tahun. Okeylah 3 tahun kita tak payah PKP lah bagi setengah penduduk. Ya. Budak-budak tu bagi dia kena virus ni. Inilah counter argument yang ada logiknya. Dan sekarang Sweden, sila Google Sweden Worldometer, tengok dah tak ada report dah, tutup report semua. Dia dah pergi pada satu tu pun orang mati tu pun yang dalam sana, tapi jangkitan dah zero. Mana negara dalam Eropah Barat jangkitan hampir pada zero atau dalam dunia? Kita China pun ya, itu China case lain ya. Saya percaya dia SARS lain ya. Kita strain lain. So sekarang Malaysia akan buka balik PKP 2.0. Sabah sudah lockdown, tak boleh rentas daerah, semua sekolah tutup, semua hotel, banyak hotel tutup lah. Restoran belum lagi, dah mau bagi mati restoran ni. Orang dah tengah nak berontak ni, dah mengamuk. Masjid tak boleh sembahyang langsung. Okey. You complain berjarakan, langsung dia tak bagi masuk ke masjid pada muka. Jadi dajjal ni, bukan pada muka kita. Ni dajjal laknat ni. Jadi sekarang orang semua ni berdebar-debar sekarang. Janganlah lockdown. Jadi semua orang pandang statistik petang ni. Statistik ni sebenarnya saya tanya, kenapa tak bagi statistik yang bersih, yang tak ada kronik? Pisahkan dua ni, ya. Dari segi kematian. Tapi saringan ni saya dah beritahu. Saya dah beritahu dah. Mengapa semalam 300 lebih, tapi kurang dari separuh dari Sabah, lebih separuh daripada Semenanjung? Oh, kononnya mereka daripada Sabah. Okey, sekarang saya tanya dua persoalan. Pertama, yang dari Sabah tu datang dari mana? Oh, konon dia berparti. Parti berapa orang masuk waktu 2-3 bulan ni saya nak tanya. Mereka pun kena kuarantin. Daripada Filipin pun kena ada SOP. Takkan 3 bulan, 4 bulan lockdown. March, April, Mei, Jun. 4 bulan lockdown di sini, di seluruh Malaysia. Ada lagi. Julai, Ogos, September. Sekarang masuk Oktober. Nak lockdown balik sampailah Januari. Percayalah sampai Jun tahun depan. Tak apa. Saya nak tanya ni, sumber dari parti ni mana contact tracing? Mana main sejahtera atau main saja terror? Kenapa boleh pakai? Dan buat cara buku ni memang tak boleh trace. Aku tulis Dajjal 666 pun tak ada orang check. Lepas tu pegang sendiri tembak, lepas tu tangan orang pegang dah spreading dah kan melalui sentuhan. Ya. Jadi SOP ni karut. Saya cakap karut kerana ikut pada fakta itu. Oh, kerana kita tak ada SOP yang lebih lengkap. Oh, kita tidak ada cukup sumber. Oh, kita punya tracing itu terlalu lambat. Nanti dulu. Jangan main tuduh parti saja. Kita boleh check. Kita ada immigration. Okey? Jangan main tuduh saja. Okey? Kalau main tuduh, confirm lah apa DAP cakap, selama ini parti boleh masuk dengan senang. Jangan main tuduh, jangan mainkan berita palsu untuk salahkan sekian-sekian orang. Okay? Kepada saya, positif ialah kerana awak buat saringan kerana PRN. PRN tu nak kenakan Sabah, nak lockdown sebelum tu. Jadi mereka hantarlah satu tim kat sini. Ini fakta. Untuk buat saringan, tak tentu pasal bagi buat saringan. Kenapa tak buat saringan kat Negeri Sembilan? Kenapa tak buat saringan kat Perlis? Buat saringan kat Pahang. Percayalah kalau awak buat kat Pahang, 300 ada. Percayalah. Tak percaya saya, buat kat negeri kecil. Pulau Pinang. Buat kat satu pulau tu, saringan, semua yang cross jambatan, 2 jambatan tu, buat saringan. Saya jamin petang ini 500 kes. Kalau tak ada 500 kes, saya ciumlah kaki Dajjal. Saya cium. MKN. Saya akan berhenti daripada cakap daripada sana. Buat 2 jambatan tu, saya cabar 500 kes. Kerana saya tahu berapa ribu yang lalu tu. Mesti ada 500 kes. Kerana tak buat saringan, kan dalam masyarakat tu dia tengah berleluasa. Dia tak ada simptom. Dia sihat, mungkin saja, mungkin tuan ada. Ini fakta, bukan fakta saya. Adik kakak saya bukan ayat hamba. Ayat demo. Ayat mereka. Ayat depa tu. Mereka kata 80% tak ada simptom pun. Not even mild symptom. No symptom. Asymptomatic. Faham tak asymptomatic adik kakak sekalian? Asymptomatic kata tidak ada simptom. Ini penyakit ganja tak ada simptom. Dahsyat bahaya. Sehingga perlu uji baru tahu dia itu ada COVID. Denggi tu dahsyat. Saya sendiri pernah kena denggi. Tak payah uji. Saya masuk hospital. Doktor dah cakap Syaki lah awak denggi. Test confirm. Baru test confirm. Ini tak ada simptom. Pergi. Cuba test kamu. Pak. 10% tu ada.
Cuba test semua di negeri Sabah, pam ada. Ui, carilah kluster merata. Kamu pergi satu Pangsapuri, tak ada apa, tak ada orang mati, tak ada kes. Tiba-tiba awak ambil satu budak, jom aku nak test kamu dek. Cucuk hidung dia test, positif. Lockdown satu Pangsapuri tu, tak boleh keluar semua, kita pergi buat saringan. Mestilah ada kluster kerana budak tu datang dari mana. Logik tak? Budak tu datang dari mana? Jadi, kita batalkan hujah bahawa Sabah tu tinggi. Sabah tu tidak tinggi. Saringan saja tinggi. Ini, bila kita buat eksperimen, saya ni hacker, saya ni programmer, software engineer, buat ERP system, kita buat testing system. Mesti ada control eksperimen. Bila you cakap Sabah tu tinggi, you buat berapa test kat Sabah? 1,000. Ada tak awak buat 1,000 test kat Negeri Sembilan? Yang awak kata Negeri Sembilan tak ada? Tak ada. Eksperimen ini ditolak dalam ilmu sains komputer saya. Dan sains perubatan yang saya belajar biologi, chemistry dan kimia dan fizik di VI pun sama. You must have a control experiment. Oh, tak cukup sumber. Okey, buat control sampling. Itu yang kata buat sampling test. Israel tunjuk cara sampling test. Kumpul semua orang, cucuk semua hudung, masuk dalam satu bekas, satu daerah, test ada positif dalam satu daerah tu. Setiap daerah buat satu test. Cucuk semua, sebenarnya ambil blood saja untuk antibody. Masuk dalam satu bekas, kalau satu positif dalam tu semua kira positif. Faham tak? Kawasan hitam. Setiap daerah tu buat satu test. Jimatkan kos kan? Jadi dia beritahu daerah hijau tu okey lah. Tapi dalam tu ada satu mark sebagai compromise. Itu cara cepat, cara kilat. Kenapa tak buat? Lantiklah aku jadi Menteri Kesihatan ya. Saya akan ikhtiar PKP dibatalkan. Saya akan ikhtiar batalkan. Semua orang boleh keluar. Semua rumah orang tua lockdown. Semua orang yang umur 80 ke atas diharamkan keluar rumah. Kita akan hantar orang untuk jaga atau letak satu pulau Langkawi ke bagi semua kemudahan. Pulau tu di-declare no-fly zone. Lepas itu, sesiapa yang ada sakit, ada 3 rangkai tu, sakit jantung, kencing manis, darah tinggi, lockdown semua orang ni. Tak boleh keluar. Semua yang sihat kerana tak ada daftar yang menunjukkan mereka ni sakit, biar mereka hidup. Kerana mereka di lockdown, tak berdosa ni, di lockdown, tak boleh kerja, anak tak boleh pergi sekolah, mendatangkan tekanan jiwa yang besar atas mereka. Dan ada statistik menunjukkan mereka ni boleh berontak, mereka ini stres membunuh, yang commit suicide ada, mendera isteri ada, kelakuan sumbang ada, banyak perkara berlaku. Ya, dan mereka tak sihat. Ini fakta tuan-puan. Kalau nak lockdown, nak selamatkan nyawa, haramkan semua kereta dan motosikal. Kan 7,000 kematian jalan raya setiap tahun. Atau kurang-kurang haramkan motosikal. Aku benci motosikal ni. Motosikal paling banyak. Dan terutama yang pergi memotong daripada kiri dan hon-hon gila kita tak tentu pasal. Itu kita haramkan. InsyaAllah, bukan insyaAllah, memang statistik menunjukkan kematian motosikal ni semua dekat 4-5 ribu. Awak tak sayang nyawa. Rokok ni, ini kawan aku yang merokok. Aku tak merokok. Aku serang semua kawan yang merokok ni. Ulama' dah kata haram. Kurang-kurang pun makro. Kita dah tahu rokok ni boleh menambangkan kematian. Kita haramkan semua perokok. Haramkan semua rokok. Dia rokok aja, saman dia RM1,000. Tak tutup mask, tak apa. Sampai merokok, bau rokok aja, buat rokok test, saman RM1,000. Kenapa? Memang secondary smoking ini boleh mengakibatkan sakit paru-paru kita, boleh mengakibatkan kita kematian dan menambahkan kita dalam statistik kes COVID. Logik tak itu? Kalau saya Menteri Kesihatan, saya akan laksanakan serta-merta. Ya? Saya akan hadap kepada Yang di-Pertuan Agong ke IJN ke apa ke, kerana Sultan Raja orang kata berdaulat. Berdaulat bila? Kita gunakan sekarang. Ya? Dan jangan gunakan taktik politik. Jadi, saya dah jawab dah kenapa Sweden itu betul. Saya dah jawab dah bahawa statistik orang cakap, kenapa Malaysia lagi kurang daripada Sweden? Sweden kata tunggu setahun. Awak tak ledakan semua orang, 30 juta orang, ya. Ikut nisbah dia. Sekarang awak 100 kes kematian kan? Okey, mereka 5,000 kan? PKP kan? Buka balik, kena lagi mati 2-3, mati lagi 2-3. Tengoklah ada sampai tak kepada tinggian macam nisbah lah, ikut nisbah lah untuk Asia lah, kerana diet kita kuat. Dia adalah case immunity badan, ketahanan badan. Jadi kita tengok tak kematian kita ni sama dengan, tapi kita tak ada kontrol eksperimen di Malaysia. Kalau katakan Singapura tak lockdown, maka Singapura jadi kontrol eksperimen bagi blok Asia, kerana blok Asia semua memang rendah. Melainkan India ni kerana dia penduduk 1 bilion dan
Tengok keadaan sana orang sakit memang banyak. Jadi kalau saring orang India memanglah dia cakap mati diabetes memang banyak. Mati diabetes, kencing manis, darah tinggi. Okey, kita lock Indo-China, buat satu control experiment. Panggil Laos atau Vietnam besar sangat. Laos, Cambodia, okey, jangan lockdown. Kita compare, itu apple for apple. Kamu tak ada exit strategy, kadar kematian kamu pun sama, seolah kamu tak ada lockdown. Jadi mana lebih baik? Kurang antara dua mudarat. Lockdown pun kes tinggi, tak lockdown pun kes tinggi, tapi selamat ekonomi kamu, tak perlu stimulus package, rakyat hidup dengan selesa, rakyat hidup tanpa stres, yang gembira. Kalau mereka yang dah kembali ke rahmatullah, inna lillahi wa inna rajiun, mereka pun terima. Keluarga mereka yang stage 4, stage akhir kanser, kembali ke rahmatullah, panjangan ada yang kata boleh panjang lagi 10 tahun, mereka sedar dan insaf dan terima. Dulu zaman Nabi pun ada dikatakan dapat angin apa ni? Dia dapat penyakit sebenarnya daripada sekian sahabat pun, dan pergi juga, bukan kata kita wajib mencarikan ilmu virus, ilmu buat SOP untuk selamatkan. Dia terima. Nabi Muhammad SAW pun meninggal pada waktu yang above average sikit, umur 61 ikut takwim Yunani, 63 ikut takwim Hijrah, ya. Jadi kita pun dah lebih 60, 70 ada, 80 pun ada, 90 ada, ikut sunnatullah. Sudah masuk waktu alam bazar lah ni. Itu bonus time lah, ini overtime lah, ini injury time. Kalau kembali kepada Allah, terimalah. Hiduplah hidup kamu dengan baik, solat dengan baik di masjid, makan dengan sihat, halal wa thayyiban, jaga makanan kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan ilmu kita sikit. Kerana Allah sudah perintahkan halal wa thayyiban. Kita makan halal tak thayyiban. Injek juga ayam itu, kurung juga itu lembu. Jadi toksik dalam darah mereka, lalu kita makan dan kita banyak penyakit. Itu sebab di barat, satu teori ialah kenapa ramai mereka mati, mereka makan banyak processed food dan mereka makan banyak antibiotik, dan ketiga mereka ambil flu vaksin. Semua yang ambil flu vaksin kadar kematian lebih tinggi. Dan fakta ini diakui dah. Boleh Google flu vaksin effect on COVID. Dah ada. Jadi itulah perbandingan Sweden dengan Eropah dan dunia. Dia clear. Berbanding Malaysia tak boleh banding dengan Sweden, tapi banding usul fiqh kan. Itu sebab saya kata kalau mazhab Syafi'i mengapa kita pakai, dia usul fiqh di Mesir. Untuk Malaysia dia kan ada usul fiqh di sini. Kerana Imam Syafi'i ada dua call, satu di Iraq. Di Iraq dia ada mazhab lain, di Mesir dia ada mazhab lain, kerana mazhab ni jalan yang keadaan itu. Hambali di tempat lain, Imam Malik di Medina. Jadi pemikiran kita pun kita sudah tutup pintu ijtihad, dan kepada perubatan ni kita perlu ahli fikir dan untuk mujtahid kita. Tapi sedih mujtahid kita semua sibuk dengan tutup rambut, bab sembahyang haid nifas, tapi ilmu fiqh yang macam Ibn Sina, Ibn Rushd, perubatan garanti dan cara menanggani fatwanya tak ada. Epidemiologi tak ada. Perlu ada ulama epidemiologi. Perlu ada ulama yang tahu tentang Al-Quran seperti Ibn Sina dan tahu tentang perubatan. Ya, jadi ia akan menjadi satu fardu kifayah kepada kita. Sekian saja, saya percaya orang akan troll ke, troll sudah lari, saya jemput dia masuk balik. Pergi dah troll, bagilah bawa awak punya fakta. Boleh, terbuka, I'm an open guy, okay? Boleh lawan, tapi kita boleh lawan balik, okay? Dan janganlah pergi gocah kantoi, carilah satu ayat. Aku macam orang buat kat Trump lah, cari satu ayat, apakah kamu kata macam ni, dengar balik 15 kali, ya? Okey. Sekian saja, saya akhir aku liqauli hadza wa astaghfirullahaladzim, dan saya berdoa, ya Allah, selamatkanlah kita daripada fitnah dajjal. Berilah hidayah kepada pemimpin kita, bersedar bahawa ini adalah pandemik kosong, bahawa COVID ini sebenarnya tidak membunuh orang yang sihat. Fakta dia, benarkanlah anak-anak kita boleh pergi sekolah. Janganlah kenakan SOP pada tutup restoran dan sebagainya. Dan banyak rasuah berlaku, bila mereka sogok baru boleh buka balik. Saya tahu perkara ini. Tolonglah, jangan letak negara kita dalam porak-poranda. Ya Allah, sedarkanlah mereka, berikan hidayah kepada mereka. Ya Allah, kuatkan iman kita kepada Engkau. Ya Allah, sedarkan kita tentang tanda-tanda dajjal, lindungi kita, keluarga kita, dan apa jua penyakit pun, tak kira COVID ke, darah tinggi ke, kencing manis ke, sakit jantung pun, kerana semua penyakit ada daripada kamu, ya Allah, dan tidak ada manusia lain boleh cipta satu benda pun yang Engkau ciptakan, ya Allah. Salam dan selawat kepada Nabi, kaum keluarganya, semua syekh kita,
semua keluarga kita. Ya Allah, datangkan kita ulama-ulama yang fardu kifayah, yang tahu juga tentang epidemiologi, tahu tentang ilmu kesihatan, tahu tentang ilmu pemakanan, di samping tahu tentang ayat Quran. Ya Allah, buanglah mufti-mufti, ulama-ulama su yang menghalalkan bank riba ni semua, yang hanya tahu dan jual hanya ayat engkau sekian dan tidak mempunyai ilmu yang luas seperti mana Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Ibn Battuta, Imam Al-Farabi dan Ibn Rushd. Jadi kembalilah kita kepada kebermilangan Islam yang sebenarnya. La haula wa quwata illa billahil azim. Wallahu alam. Alhamdulillah rabbil akhir da'wana. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum. Allahu akbar. Allahu ahad. Allahu samad. Ya, itu kita disuruh baca Wallahu ahad 3 kali ya, untuk selamat daripada tipu syaitan ya. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Dan juga mesti minta perlindungan daripada syaitan, walaupun syaitan tidak ada izin menyesatkan orang beriman, tapi adab musabab. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan. Dan tahu makna dia ya. Aku memohon perlindungan daripada syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Allah itu satu. Allah itulah sumber bergantung. Dia tidak beranak maupun dia tidak lahirkan maupun dia dilahirkan. Dia tidak melahirkan anak atau dia dilahirkan, dan tidak ada satu pun sama dengan dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Sekian saja daripada Cina Apek ni. Tolong viralkan ni semua sampai kepada telinga pihak berkuasa, dan saya bersedia untuk menjawab, dan saya akan buat laporan polis kalau masih di-harass saya atau diadakan fitnah ini, kerana saya akan buat laporan polis tipu helah daripada WHO, minta polis siasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.